kebanyakan pun sekiranya terus macam ni kan, boleh dapat terus jawapan 48, 42. Jawapan dia C. Jangan terus tanda A. Pandai dia bagi jawapan dekat-dekat. Jawapan yang A tu adalah keuntungan dia. Dia bukan minta keuntungan, dia kata jumlah simpanan. Jadi kena tambah dengan prinsipal. Prinsipal tu duit yang disimpan mula-mula dulu. So itu prinsipalnya. So jawapan dia RM48, 42. Antara yang berikut yang manakah bukan merupakan tujuan pencukaian. Alright, kalau form 4 tak hadap lagi. Tapi kalau form 5 kita dah hadap benda ni. Pencukaian adalah tajuk tingkatan 5. Revise balik. Apakah tujuan pencukaian yang ada dalam buku teks matematik kita. Tujuan pencukaian. Lepas tu kamu sekolah ni tak ada bayar cukai apa-apa lah. Paling-paling kamu pergi makan fast food kena cukai perkhidmatan makanan kamu kan. Ataupun dulu kita ada GST kan. Setiap tax yang kita barang-barang kita beli kita ada cukai. Apa fungsi cukai? Cukai yang ada tu. Awak akan belajar deep lagi lah dalam tajuk cukai ni kalau yang form 4. Yang form 5 dah faham kan. Pertama, kalau kerajaan kutip cukai, dia adalah sumber pendapatan kerajaan. Jadi kalau kerajaan dapat duit, dia dapat urus takbir negara, dapat buat projek-projek yang keperluan negara macam buat Putrajaya, Jalan Raya ke kan. Untuk bagi STR dan semua bantuan rakyat bagai tu kan. Itu kira macam duit yang diorang boleh bagi pada rakyat lah. Alat melaksanakan polisi kerajaan. Yalah banyak polisi yang kita boleh buat. Maksudnya pembangunan negara. Contohnya kat sini untuk perubatan ke apa semua kita boleh guna duit tu untuk memerintah negara. Duit tu. Kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan, cukai dikenakan pada satu barang atau perkhidmatan supaya rakyat dapat kurangkan pembelian barangan atau perkhidmatan tertentu. Selalunya cukai yang tinggi banyak ada kat siapa? Rokok, arak dengan judi. Jadi benda-benda ni kalau kita dapat avoid, tapi kurangkanlah sikit cukai kat situ. Yang last sekali, alat keuangan untuk stabilkan ekonomi. Jadi nak mengendalikan negara perlukan banyak duit. Jadi setiap rakyat boleh sumbangkan sikit duit dengan nama lain dan kaedah pencukaian lah. Jadi cukai ni dapat bantu kita punya pemerintah untuk memerintah negara kita. Okay, back to the question. Bukan merupakan tujuan pencukaian. Soalan dia kata bukan merupakan tujuan pencukaian. Sumber pendapatan kerajaan, yes, betul. Sumber pendapatan kerajaan. Alat keuangan menstabilkan ekonomi, yes, correct. Kawalan penjualan barangan perkhidmatan, betul. Untuk meningkatkan industri pelancongan. Tak ada kaitan dengan pelancongan pun. Tak. So basically tajuk ni tajuk hafal jugalah. Kan? Ada hafal sikit lah kat sini. Hafal tanpa mengira. Nombor 5 Nombor 5 antara berikut yang manakah merupakan contoh yang betul bagi pembelajaran tetap tak tetap form 4 bab 10. Ini senang wak. Jangan silap lah. Pembelajaran tetap ialah perbelanjaan yang tak boleh diubah, dikurangkan nilainya kerana dia adalah tetap fix. Contohnya seperti hutang-hutang lah. Hutang rumah, surat kereta, insurans, mereka terletak di bawah pembelajaran tetap. Maksudnya bayaran kita tak boleh berhenti bayar. Kalau kita pinjam 9 tahun setiap bulan tu kena bayar. Dan pembelajaran tak tetap pula ialah pembelajaran yang boleh diubah-ubah. Contohnya utilities. Ada student tanya, utility tu apa? Saya tak faham. Bil Astro ke, Unify ke, bil telefon awak tu semua kan. Lepas tu makanan ada pembelajaran tak tetap, maksudnya pembelajaran kita punya makanan, hantar anak pergi taska, tol, minyak kenderaan, benda ni ada pembelajaran tak tetap, kita boleh ubah-ubah. So dalam tajuk bab 5, bab 10 ni, yang soalan yang tetap tak tetap ni, kalau saya nak ulang kaji sikit lah, saya nak tanya. Kalau kita nak adjust matlamat keuangan kita supaya daripada tak ada simpanan kepada ada simpanan, kita nak usik yang mana? Pembelajaran tetap ke pembelajaran tak tetap? Kalau kita ada matlamat keuangan, kita nak simpan duit kita. Sebelum ni kita tak pernah simpan duit kita. Sekarang kita rasa, aku nak simpan because I have something to achieve. Awak nak adjust awak punya jadual matlamat keuangan awak tu dekat pembelajaran tetap ke pembelajaran tak tetap?
Mungkin kamu cakap lah dekat sana kan, kat tempat kamu, pembelanjaan tetap. Tapi sama takut nak respon kan? Itu sebab pembelanjaan tidak tetap lah. Pembelanjaan tak tetap ialah pembelanjaan yang kamu boleh ubah-ubah nilainya supaya kamu boleh ada duit lebihan untuk tujuan kamu nak buat apa. Ikutlah nak simpan ke, nak belanja ke, nak pergi holiday ke apa. Kita boleh adjust dekat pembelanjaan tak tetap. Pembelanjaan tetap, kita tak boleh usik perbelanjaan tu sebab dia memang kena bayar setiap bulan. Jadi dia kata manakah yang contoh yang betul soalan dia. Jadi contoh dia yang mana pembelanjaan tetap, pinjaman perumahan pembelanjaan tetap dan juga pembelanjaan tak tetap pembelanjaan dapur. Okey, jawapan dia D Pemberian kepada ibu bapa. Kalau dalam buku teks, pemberian ibu bapa ada tahu dalam kita punya jadual matlamat kewangan. Pemberian kepada ibu bapa dia jatuh kepada pembelanjaan tidak tetap. Pemberian kepada ibu bapa. Maksudnya kamu dah kerja esok bagi duit kat mak ayah kan. Itu anda pembelanjaan tidak tetap. Pembelanjaan tetap ni insurans dengan loan. Pinjaman kereta atau rumah. Nombor 6, tajuk bab tingkatan 4. Rajah 1 menunjukkan graf jarak melawan masa bagi setiap kereta dalam tempoh 20 saat. Graf ini ialah graf jarak melawan masa. Jarak melawan masa. Hari tu ada student mesej saya, cikgu saya tak mahir lah tajuk ni. Okay. Tajuk tu saya tak, tajuk ni lah juga tapi saya tak ingat. Graf yang mana? Laju lawan masa ke jarak lawan masa? Saya tak ingat. Saya tak buka mesej, sudah lupa lah mana. So yang ni dia kata hitung laju purata kereta itu dalam tempoh 20 saat. Buat laju purata tau. Jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Okay. Jumlah jarak. Ini formula. Apply je formula. Jumlah jarak dalam masa tempoh 20 saat. Okay, nampak tak? Graf tu naik sampai 100. Maksudnya mula-mula dia pergi berapa? 100 meter. And then itu sampai saat ke 10 tau. Tapi dia bukan nak saat ke 10, nak sampai saat ke 20 kan. Dan graf tu jatuh. Jadi dia tambah berapa? 100 tambah 50. Jadi jumlah jarak dia berapa 100 tambah 50 means 150 jumlah jarak. Masa dia 20. Jumlah masa dia 20. Jadi awak akan dapat jawapan awak 7.5. 7.5 sebab jumlah jarak dalam meter, masa dalam saat 7.5 meter saat -1. Ada student tanya, cikgu kenapa dia -1 kat S tu? Sebenarnya dia jatuh dalam tajuk indeks bab 1 form 3. Awak tengok saat tu dekat bawah tau. Bila saat kat bawah, bila bawa naik atas. Sekarang saat dekat jawapan ni yang saya buat garis merah tu. Kat situ kan dia punya nilai tu dah MSS tu dia duduk kat atas tau. Dia bukan duduk kat bawah. Sebab kita pindahkan saat yang duduk dekat pecahan bawah. Pindah dia bawah naik atas. Jadi saat tu dia jadi -1. So jawapan dia A. Soalan nombor 7. Wah, saya target 20 soalan wah. Tak tahu sempat ke tak. Saya target 20. Sambil-sambil tu saya revise semua tajuk kan. Rajah 2 menunjukkan graf laju lawan masa bagi sebuah kereta mainan dalam tempoh 12 saat. Laju, graf laju lawan masa. Jikanya pecutan kereta mainan itu adalah 0.5, hitung laju V dalam meter per saat. So dia tanya ini kawasan yang saya tanda hijau tu, apa nilainya? Jom kita baca dulu koordinat. Okay, untuk mencari nyah pecutan, kita sebenarnya buat kecerunan tau. Kita nak tahu kecerunan. Jadi koordinat yang kita ada ni adalah 0V. Lagi satu 12 kosong. 0V dengan 12 kosong. Jadi Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Dia ada banyak formula untuk kecerunan ni. Tapi saya pakai yang ni Yang kata ada cara lain lagi satu. Memang pun matematik ni banyak jalan. Banyak jalan. Tak semestinya saya tunjuk ni. Tapi saya selesa kat jalan ni. Saya pakai jalan ni. Apply je lah. 0 tolak V per
12 tolak kosong. Sama dengan berapa, Wak? Ni soalan dia dah kata 0.5. Okay. Jadi sama juga kosong tolak V, V lah, negatif V lah kan. Kosong tolak V, negatif V per 12. Sama dengan 0.5. So negatif V sama dengan 0.5 darab 12. Kalau kita darab 12 pindah sebelah, pergi jadi darab. Sebab 12 tu kan pecahan duduk bawah. 12 darab 0.5. Ada negatif, V sama dengan negatif. Ada negatif. Terus saya salah kira, ada negatif Hmm. Memanglah. Saya lupa nak cerita dengan awak. Sikit lagi saya tertinggal kat sini. Kenapa ada negatif dekat saya punya negatif 6? Kan boleh buat linear. Okey, ralat yang saya dah terlepas sikit. Awak nampak tak graf yang kita tunjuk sekarang adalah nyah pecutan tau. Jadi kecurunan dia apa? Kecurunan dia. Kalau nyah pecutan, garis tu turun bawah. Kalau garis turun bawah, maksudnya awak tak boleh letak 0.5 sebagai dia punya kecurunan. Awak kena letak kecurunan dia negatif 0.5. That is because line tu turun bawah. Daripada atas turun bawah. Daripada atas turun bawah tu tak faham mana ni yang saya tunjuk arrow turun bawah. Ada ralat sikit lah tu. Sebab saya tak letak negatif kat 0.5. Dia kena taruh negatif. Sebab tu ending jawapan saya, V saya negatif 6. Mana ada laju negatif 6? Tu kena check balik. Saya sudah ralat kat situ. So saya repair balik jalan kerja yang betul. 0 tolak V per 12 tolak 0 sama dengan negatif 0.5. Okey, dalam kamu punya soalan, dia bagi 0.5 je tau. Dia tak bagi negatif 0.5. Tapi awak kena perhatilah sebab dia nyah pecutan, jadi graf tu turun bawah. So, sepatutnya kecerunan tu negatif 0.5 lah. Okay. So, kita dapat negatif V sama dengan negatif 0.5, bawah tu pun 12. Jadi negatif V sama dengan, kita darab dapat 6 negatif. Potong negatif V kita sama dengan 6. Barulah V kita dapat positif. So jawapan dia D. Sekejap lagi saya ajar laju sangat, aku pening pula. Okey dah Wan. Okey, sekarang kita tengok nombor 8, bab 1, form 4. Rajah 3 menunjukkan graf suatu fungsi kuadratik, cari nilai H. Wah, ni bab 1 form 4, siapa form 4 mesti tahu tajuk ni. Kalau kamu form 3 ada ke? Form 3 kat sini tak ada kot kan? Jadi, kamu boleh tengok tengah-tengah dia adalah negatif 5. So, H kamu tu tak tahu. Negatif 5 tu sebenarnya adalah titik tengah. Ataupun kita panggil dia paksi simetri. Maksudnya kalau kita ada satu garis, kita ada negatif 8, tengah-tengah kita negatif 5, yang hujung ni berapa? Tak tahu berapa lah, tak ada soal tu. Dia punya jarak adalah sama kerana negatif 5 tu macam saya cakap lah, dia adalah paksi simetri ataupun nama lain kita panggil tengah-tengah. Titik tengah. Okay? So, caranya adalah negatif 5 tu tolak negatif 8. Negatif 5 tolak negatif 8. Dapat berapa, Wak? Saya tengok kat situ dapat 3. Dapat 3. Jarak dia 3. Jadi, jarak daripada negatif 5 ke tanda soal tu pun 3 juga lah. Jadi, H awak tu berapa? Kalau nak tahu H awak, negatif 5 tu kena tambah 3. Jadi, dapatnya negatif 2. Jadi, H awak negatif 2. Ingat tau, yang tengah-tengah tu, X tu, yang dia buat garis palang ni, yang saya buat bulat sekarang ni, dia adalah tengah-tengah, paksi simetri. Ataupun kita panggil titik tengah. Jadi, awak cari dia punya jarak dengan sebelah tu, negatif 8. Dan H tu, dia punya nilai dia sama jarak antara negatif 5 dengan negatif 8. Boleh? Cikgu Aisyah Channel.